dia telah memotong sebahagian daripada tumit dia untuk muatlah masuk ke dalam kasut tu. Ibu dia pula selalu sangat menyiat kulit budak-budak ni. Oh my god. Raja ni telah pun memperkosa Sleeping Beauty dalam keadaan Hai, Assalamualaikum. So, I am Fira. So, pada siapa-siapa saja yang suka dengan video I, macam biasa boleh tekan butang like. And kepada sesiapa saja yang baru datang ke channel I and suka dengan apa yang I sampaikan, bolehlah tekan butang subscribe and bolehlah tekan butang loceng tu. So, every time I upload content or video baru, you guys akan dapat notification. Okay, so now I nak straightforward. Macam yang kita semua tahu, kita semua ni memang membesar dengan cerita-cerita kartun kan. Dan salah satunya adalah kartun Walt Disney. So kartun Disney ni telah pun diwujudkan sejak sekian lama lagi, bermula daripada Mickey Mouse, Donald Duck, sampailah ke movie-movie cerita kartun seperti Snow White, Sleeping Beauty, Cinderella dan sebagainya. Dan kebiasaannya cerita-cerita kartun di Disney ni akan berakhir dengan happy ending kan. Dan biasanya cerita-cerita kartun Disney ni, di samping ianya sentiasa menghiburkan masa-masa kecil kita, kartun-kartun dia juga ada memberikan kita pelbagai pengajaran dan juga nilai-nilai positif. Tetapi tahukah anda sebenarnya kebanyakan cerita kartun Disney ni telah pun diadaptasi daripada kisah asalnya, di mana ianya telah diubah kepada lebih bersesuaian ditonton oleh kanak-kanak. Hal ini kerana versi yang asal adalah ditulis daripada beberapa orang pengarang seperti Grimm's Brothers dan sebagainya, di mana versi asalnya lebih kepada mengerikan, menyeramkan, di mana kebanyakannya tak sesuai tau untuk kanak-kanak tengok cerita ni. Dan oleh sebab itulah Walt Disney telah ambil cerita-cerita daripada pengarang ni dan mereka telah mengubahnya menjadi lebih mesra kanak-kanak lah. So, kepada korang yang nak tahu versi asal cerita-cerita Disney ni, jom kita start. Okay, macam kita tahu, versi Disney, Cinderella ni merupakan seorang gadis yang cantik, tetapi dia merupakan anak yatim piatu. Cinderella ni tinggal bersama ibu tirinya dan dua orang lagi kakak tirinya yang sangat kejam dan suka sangat menyeksa Cinderella macam hamba abdi. Tetapi pada satu hari, ada satu fairy godmother ni telah datang menyelamatkan Cinderella dan telah membantu Cinderella untuk menghadiri majlis tari menari di istana. Jadi apabila Cinderella ni datang ke majlis tu, akhirnya Cinderella ni dapat menambat hati putera raja di situ. Tetapi malangnya, syaratnya adalah Cinderella perlu pulang sebelum menjelang tengah malam. Jadi sebelum sempat Cinderella ni berkenalan betul-betul dengan putera raja ni, dia terpaksa bergegas cepat-cepat pulang ke rumah, sehingga kan kasut kaca yang dipakainya itu telah pun tertanggal. Dan disebabkan itulah pihak istana telah menjelajah ke seluruh negeri untuk mencari siapakah tuan empunya kasut kaca tu. Jadi seorang demi seorang wanita di seluruh negeri itu telah mencuba kasut kaca tu, sehinggalah pada suatu hari mereka telah berjumpa dengan Cinderella, iaitu tuan empunya badan, dan akhirnya berkahwinlah Cinderella bersama putera raja itu. Maka hidup bahagialah mereka di istana. Jadi itu adalah versi Disney yang macam kita pernah tengok before ni. Ini I nak cerita tentang versi asal dia pula. Jadi versi asal dia telah ditulis oleh Grimm Brothers. Jadi versi asal dia memang tak ada pun watak fairy godmother tau dekat dalam ni. Cuma Cinderella ni selalu sangat berdoa dan mengadu tentang masalah dia dekat kubur mak dia. Dan dalam versi asal, kasut Cinderella tu bukannya diperbuat daripada kaca, tetapi diperbuat daripada emas. Dan yang ni I nak cerita yang paling mengerikan sekali dekat versi asal adalah, okey, jadi
dalam versi ni Putera Raja sendiri yang mencari tuan empunya kasut emas tu tau. Jadi masa kakak tiri Cinderella ni nak cuba kasut Cinderella tu, kasut emas tu, sama macam versi Disney di mana kakak dia tak muat tau untuk pakai kasut Cinderella ni. Jadi disebabkan mereka ni nak sangat kahwin dengan Putera Raja tu, akhirnya mula-mula salah seorang daripada kakak tiri Cinderella ni sanggup memotong jari kakinya agar dapat muat pakai kasut emas tu. Oh my god. Pada mulanya memang Putera Raja percaya tau bahawa itu memang kasut kakak tiri Cinderella ni. Jadi dalam masa perjalanan dia ingin pulang ke istana membawa kakak Cinderella ni, ada burung merpati telah mendekati Putera Raja dan berbisik kepada Putera Raja bahawa untuk cek ke dalam kasut tu. Jadi apabila Putera Raja cek dalam kasut tu, alangkah terkejutnya dia apabila dia mendapati bahawa dalam kasut tu dah penuh dengan darah guys. Dan memang betul, memang jari kakak dia telah pun dipotong. Maka disebabkan itu Putera Raja telah memulangkan kakak Cinderella tu. Dan selepas itu salah seorang kakak Cinderella ni, kakak tiri Cinderella telah mengaku bahawa itu adalah kasut emas dia. Dan pada mulanya kes kakak dia lagi seorang ni adalah tumit dia pula yang terlalu tebal dan telah menyebabkan dia tak muat untuk pakai kasut Cinderella tu. Dan disebabkan itulah dia telah memotong sebahagian daripada tumit dia untuk muatlah masuk ke dalam kasut tu. Dan lagi sekali burung merpati telah berbisik kepada Putera Raja bahawa kakak tiri Cinderella ni telah menipu. Dan apabila Putera Raja cek ke dalam kasut tu, memang betul, memang kasut tu dah penuh sangat dengan darah. Dan stokin yang dipakai oleh kakak Cinderella tu pun dah penuh dengan darah. Dan akhir sekali terpaksalah ibu tiri mengaku bahawa ada lagi seorang anak gadis iaitu Cinderella dalam rumah tu. Dan akhirnya bila Cinderella try kasut tu memang fit. Yelah, memang kasut dia kan. Dan akhirnya Cinderella pun berkahwin dengan Putera Raja. Dan semasa hari perkahwinan Cinderella dan juga Putera Raja ni, lagi sekali kakak tiri dia ni telah datang ke arah Cinderella dan meminta maaf dengan niat supaya mereka dapat sekali menumpang kesenangan Cinderella tau. Tetapi malangnya ketika mereka datang untuk meminta maaf, kedua-dua belah mata kakak tirinya itu telah pun dipatuk oleh burung merpati sehingga buta. Jadi itulah balasan untuk kakak dia yang sebelum ni sangat kejam terhadap Cinderella. Tadi kalau korang dengar kisah asal dia, korang rasa sesuai ke untuk budak-budak kecil dengar? Memang tak sesuai kan? Bayangkan potong jari kaki lah, potong tumit lah, memang creepy gila kot. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Okay, kalau korang dengar skrip ni, mesti korang tahu kan ni daripada cerita kartun yang mana. So, macam yang kita tahu, versi Disney ni, Snow White ni telah melarikan diri ke dalam hutan, iaitu dia telah melarikan diri daripada ratu ataupun ibu tirinya disebabkan ibu tiri dia ni nak bunuh dia. Jadi akhirnya Snow White ni telah bersembunyi di dalam rumah 7 orang kerdil di dalam hutan tu. Sehinggalah pada suatu hari, ibu tiri dia ni terpaksa menyamar sebagai seorang nenek kebayan dan telah memberikan Snow White apple yang beracun. Dan selepas Snow White makan apple tu, akhirnya dia telah meninggal dunia. Dan disebabkan sangat geram, ketujuh-tujuh lelaki kerdil itu telah membalas dendam dekat ibu Snow White, di mana kesemuanya telah mengejar ibu Snow White tu. Dan malangnya akhirnya ibu Snow White itu telah pun disambar oleh petir dan akhirnya dia telah terjatuh ke dalam gaung dan mati. Dan ketika kesemua orang kerdil itu sedang bersedih atas kematian Snow White, seorang putera raja telah datang ke rumah orang kerdil itu lalu mencium Snow White. Dan tidak lama kemudian Snow White telah bangun dan hidup semula, lalu hidup bahagia selama-lamanya bersama putera raja. Jadi itu adalah versi Disney. Okey, jadi versi asalnya adalah sepatutnya pemburu yang disuruh untuk membunuh Snow White tu, dia bukannya bunuh rusa tau, macam yang ditunjuk oleh versi Disney tu, tapi dia telah membunuh seekor beruang dan telah membawa pulang hati dan juga paru-paru beruang tadi tu. Jadi ratu ataupun ibu tiri Snow White ni telah percaya bahawa hati dan juga paru-paru itu adalah organ dalaman Snow White, dan disebabkan itulah dia telah memakan hati dan juga paru-paru beruang tadi tu dengan harapan yang selepas ini dia boleh menandingi kecantikan Snow White.
Jadi selepas ibu tiri dia tahu bahawa Snow White ni masih hidup, berbeza daripada kisah Disney di mana versi asal ibu tirinya telah mencuba untuk membunuh Snow White sebanyak 3 kali. Di mana pertama kali dia telah menyamar sebagai seorang penjual kain. Dan pada masa itu buat pertama kalinya Snow White hampir mati akibat ibunya telah mengikat kain lace di badan Snow White sehingga kan dia tidak boleh bernafas dan hampir mati. Tetapi akhirnya orang-orang kerja itu sempat menyelamatkan Snow White. Dan kali kedua pula ibu tirinya telah datang lagi dan cuba membunuh Snow White dengan menggunakan sikat yang beracun. Tetapi lagi sekali ibu tirinya gagal. Dan kali ketiga pula sama macam versi Disney di mana ibu tirinya telah cuba memberikan Snow White apple yang beracun. Dan ya, memang betul versi ni Snow White pun turut meninggal dunia selepas memakan apple yang beracun tu. Jadi dalam cerita ini disebabkan terlalu sedih, lelaki-lelaki kerdil ini telah menyimpan mayat Snow White di dalam keranda Lucina tau, dalam tempoh masa yang agak lama. Tetapi mayat Snow White ni masih lagi cantik, tidak seperti orang yang sudah meninggal dunia. Dan pada suatu hari putera raja telah datang ke rumah orang kerdil itu untuk bermalam tau. Dan apabila dia ingin pulang ke istana balik, putera raja ni telah meminta orang kerdil itu untuk memberikan mayat Snow White itu sebagai buah tangan, sebab dia kata dia telah jatuh cinta dan tak boleh kalau tak tengok muka Snow White ni. Dan dalam perjalanan pulang, ketika para hulu balang dia mengangkat keranda Snow White tu, ada salah seorang daripada para hulu balang ni telah tersandung kaki tau, dan telah menyebabkan keranda yang dia angkat itu terjatuh. Dan daripada kes inilah akhirnya gigitan apple beracun yang dimakan oleh Snow White ni telah pun terkeluar daripada anak tekak dia. Dan akhirnya Snow White pun sedarkan diri. Dan daripada situlah Snow White telah berkahwin dengan putera raja dan memberitahu perkara yang asal. Dan disebabkan terlalu marah, akhirnya putera raja telah menghukum ibu tiri Snow White ni dengan menyuruh dia memakai kasut besi yang sangat panas. Dan ibu tirinya ni diminta untuk menari dengan menggunakan kasut besi yang sangat panas tu sehingga dia mati. Oh my god, seksanya kalau jadi mak tiri dia tu. Jadi yang ketiga adalah The Little Mermaid. Jadi versi Disney, ada seekor ikan duyung yang bernama Ariel telah jatuh cinta dengan seorang putera raja, di mana dia telah menyelamatkan putera raja ni daripada ribut badai dekat tengah laut. Jadi disebabkan itulah Ariel ni telah meminta bantuan dengan ahli sihir laut yang sangat jahat bernama Ursula untuk menukarkan ekor ikan itu dengan sepasang kaki. Dan oleh sebab itulah, sebagai tukar ganti untuk mendapatkan sepasang kaki, Ariel perlu memberikan suaranya yang merdu kepada Ursula. Jadi semasa Ariel ni telah bertukar menjadi manusia, Ariel ni telah diberi beberapa tempoh untuk membuatkan putera raja ni jatuh cinta dengan dia dalam keadaan bisu tu, tanpa Ariel tahu bahawa sebenarnya Ursula ni ada rancangan lain tau. Dia ada rancangan yang jahat. Tetapi akhirnya Ariel telah berjaya menghapuskan sumpahan Ursula dan akhirnya dia telah dapat berkahwin dengan putera raja dan hidup aman damai. Okey, jadi ini adalah versi asal dia pula. Versi asal dia adalah daripada Hans Christian Andersen, di mana versi asal dia ni lebih menyedihkan tau. Okey, jadi sama juga, ada seekor ikan duyung ni telah jatuh cinta dengan seorang putera raja dan dia telah menyelamatkan putera raja tu daripada ribut badai yang melanda. Jadi disebabkan itulah dia telah meminta bantuan daripada ahli sihir laut untuk menukarkan ekornya dengan sepasang kaki. Cuma versi asal dia ni, ahli sihir laut ni tak jahat lah macam versi Disney. Tapi sebelum dia menukarkan ekor daripada kaki, ahli sihir ini telah memberikan dia amaran bahawa jika ekornya ditukar kepada sepasang kaki, setiap kali dia berjalan, dia akan merasakan kesakitan sama seperti ibarat dia berjalan di atas pisau ataupun benda-benda yang tajam. Dan selain daripada itu, ahli sihir itu juga memberi amaran bahawa jika putera itu akhirnya berkahwin dengan wanita lain, maka
duyung ini akan mati dan bertukar menjadi buih-buih laut. Tapi ikan duyung ni dia tak kisah, janji dia dapat bersama dengan putera raja. Tetapi malangnya, walaupun dia telah bertukar menjadi manusia, tetap putera raja ni tak jatuh cinta dekat dia. Even putera raja ni memang reject ikan duyung ni, malah dia berkahwin dengan perempuan lain. Dan daripada situlah ikan duyung ni berasa sangat sedih. Dan pada masa itu sebenarnya ikan duyung ni telah diberi pilihan untuk membunuh putera raja ni bagi membalas dendam. Tetapi disebabkan ikan duyung ni terlalu cintakan putera raja ni, maka dia tidak sanggup untuk membunuh putera raja ni. Lalu dia telah terjun ke dalam laut, lalu jasadnya telah bertukar menjadi buih-buih di dalam lautan yang luas. Okey, seterusnya adalah cerita Hansel and Gretel. Jadi, umumnya orang mengetahui bahawa kisah Hansel and Gretel ni adalah di mana kedua-dua orang kanak-kanak ni telah tersesat di dalam hutan. Dan semasa mereka sesat tu, secara tiba-tiba mereka telah terjumpa sebuah rumah yang diperbuat daripada biskut dan juga gula-gula. Dan tanpa buang masa, apalagi budak-budak kan, excited lah dia untuk memakan biskut dan juga gula-gula tu, tanpa mereka tahu bahawa sebenarnya rumah biskut dan gula-gula itu adalah milik rumah seorang nenek kebayan. Dan disingkatkan cerita, akhirnya nenek kebayan itu telah menangkap budak-budak diorang tu dan telah mengurung mereka dan juga menyeksa mereka. Tetapi atas kebijaksanaan kedua-dua orang budak tu, akhirnya mereka dapat melepaskan diri daripada nenek kebayan tu, dan mereka telah menolak nenek kebayan itu untuk masuk ke dalam oven ataupun ketuha yang panas sehingga mati. Dan akhirnya kanak-kanak itu pun bebas. Tetapi versi asal dia pula, versi daripada Grimm's Brothers, lebih mengerikan tau guys. Di mana Hansel and Gretel ni mempunyai ibu bapa yang psycho, di mana bapa dia selalu sangat pukul ataupun sebat budak-budak ni. Dan ibu dia pula selalu sangat menyiat kulit budak-budak ni. Oh my god. Dan setiap kali ibu dia seksa budak tu dengan menyiat kulit mereka, dan ketika dia nampak ada darah keluar daripada tubuh badan budak-budak tu, setiap kali itulah ibu dia akan ketawa tau, macam ketawa kepuasan. Jadi kerana tak tahan lagi, akhirnya Hansel and juga Gretel ni telah melarikan diri daripada rumah tersebut dan telah menuju ke hutan. Jadi semasa mereka di dalam hutan, akhirnya mereka terjumpa sebuah rumah yang diperbuat daripada samalah biskut dan juga gula-gula. Dan tanpa buang masa lagi, disebabkan terlalu lapar, akhirnya mereka telah menuju ke rumah tersebut untuk memakan biskut dan juga gula-gula tu. Dan ternyata sebenarnya pemilik rumah tersebut merupakan seorang cannibal guys. Oh my god. Okey, kepada sesiapa yang tak tahu, cannibal tu adalah kita makan sesama jenis tau. Sebagai contoh, kita manusia and kita boleh makan manusia macam tu. Dan akhirnya dengan sadisnya, Hansel and Gretel tu telah mati akibat dimakan oleh nenek sihir cannibal pemilik rumah tu lah. So dia macam ibarat sudah malang ditimpa tangga. Dia orang memang dah terseksa dekat rumah sebab diseksa oleh ibu bapa. So bila mereka nak cari kebebasan, akhirnya sama juga, mereka turut juga mati akibat dimakan oleh nenek sihir tu. Oh my god. Okay, last kali adalah Sleeping Beauty. Jadi versi Disney, Princess Aurora ataupun Sleeping Beauty ni, sejak kecil lagi dia telah disumpah oleh ahli sihir yang bernama, kalau korang pernah tengok, bernama Maleficent tu, bahawa ketika dia berumur lebih kurang 15 ke 16 tahun kot, I tak berapa ingat, tapi dalam 15 hingga 16 tahun, jarinya akan tercucuk dengan sebatang jarum, di mana jarum ini telah pun disumpah oleh Maleficent tu. Dan apabila jarinya terkena dengan jarum itu, maka dia akan tidur ataupun mati. Sampailah pada suatu hari, seorang putera raja telah terjumpa jasad Sleeping Beauty yang sedang terbaring tertidur tu. Dan akhirnya putera raja itu telah pun mencium Sleeping Beauty itu. Dan apabila dia cium je Sleeping Beauty tu, akhirnya Sleeping Beauty tu pun menyedarkan diri. Dan akhirnya Sleeping Beauty pun berkahwin dengan putera raja dan hidup aman damai. Jadi ini adalah versi Disney. Versi asal dia pula adalah daripada Giambattista Basil, di mana versi kali ni I tak tahulah, macam
agak sadis kot. Jadi sama juga versi asal ni, ketika Sleeping Beauty ni sedang terbaring, tertidur, ada seorang raja telah datang ke tempat di mana Sleeping Beauty tu sedang berbaring. Dan semasa raja itu sedang melihat Sleeping Beauty ni tidur, dia cuba tak untuk mengejut Sleeping Beauty tu. Tetapi Sleeping Beauty ni kan tak boleh bangun kan. Dan akhirnya guys, dalam versi asal dia ni, raja ni telah pun memperkosa Sleeping Beauty dalam keadaan tidur. Dan akhirnya selepas dia perkosa je Sleeping Beauty tu, dia terus tinggalkan jasad Sleeping Beauty. Dan akhirnya Sleeping Beauty telah hamil dan bersalin dalam keadaan dia tertidur tau. Dan akhirnya Sleeping Beauty telah pun terjaga, itu pun selepas jadi Sleeping Beauty ni lahirkan anak kembar tau. Jadi salah seorang daripada anak kembar dia ni telah menghisap jari Sleeping Beauty ni, di mana selepas dia menghisap jari Sleeping Beauty ni, jarum yang tertusuk dekat jari Sleeping Beauty ni tercabut. Dan selepas itu Sleeping Beauty pun tersedar. Dan tak lama lepas itu Sleeping Beauty ni bertemu kembali dengan raja yang pernah memperkosa dia tu. Dan yang tak boleh belahnya, putera raja itu telah jatuh cinta dengan Sleeping Beauty dan telah mengajak Sleeping Beauty ni berkahwin. Walau bagaimanapun, rupa-rupanya raja ni telah pun berkahwin guys. Dan apabila isteri pertamanya tahu tentang perkara ini, dia rasa sangat marah dan geram tau. Jadi disebabkan hal ini, dia ingin membalas dendam. Pada mulanya, isteri pertama raja ini telah cuba untuk membunuh bayi kembar Sleeping Beauty ni dengan niat untuk memasak kedua-dua bayi kembar itu dan memberi raja itu makan. Tetapi plan dia ni tak menjadi sebab tukang masak dekat istana tu tak sampai hati. And then second time dia plan untuk membakar Sleeping Beauty pula. Tetapi lagi sekali rancangan dia gagal. Dan akhirnya apabila raja tahu tentang perkara sebenar, raja itu berasa sangat marah, lalu dia telah membakar isteri pertamanya tu sampai mati. Dan akhirnya raja pun hiduplah bahagia bersama Sleeping Beauty dan juga anak-anak dia. So kalau kes macam ni, consider Sleeping Beauty ni macam perampas lah kan. Okay guys, so hari ni hanya 5 cerita saja saya cerita. Sebenarnya ada lagi banyak kisah Disney yang sebenarnya telah diadaptasi daripada kisah asal, di mana kisah asal yang ditulis oleh pengarang lebih kejam dan sadis. So thank you so much kepada yang dah tengok video saya sampai habis. Jangan lupa tekan butang like and see you again.